A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang untuk kita terus hidup bernafas di atas muka bumi Allah ini, tidak lain dan tidak bukan untuk kita terus mendekatkan diri menjadi hamba yang soleh dan taat terhadap setiap apa yang telah pun diperintahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada pagi ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru menjadi salah satu cara ataupun inisiatif untuk kita mendekatkan diri. Dalam masa yang sama kita tambahkan ilmu pengetahuan kita, terutamanya bab berkaitan dengan fardu ain. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk edisi 7 September 2022 bersamaan 10 Safar 1444 Hijrah, hari Rabu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Yang mengalami kesulitan, Allah berikan kemudahan. Yang diberikan bebanan hutang, Allah Subhanahu Wa Taala berikan cara yang mudah untuk kita melangsaikan hutang-hutangnya. Dan mungkin ada di antara kita yang mengalami kesulitan kehidupan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga merungkaikan dan juga mengeluarkan kita daripada kesulitan tersebut, insya-Allah. Jadi seperti biasa, di dalam Tanyalah Ustaz kita membawakan topik-topik yang cukup menarik, cukup penting untuk kita sama-sama pelajari. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari salah satu lagi bab berkaitan dengan fiqh ataupun bab berkaitan dengan salah satu kefarduan kita perlu fahami, fardu ain, iaitu berkaitan dengan zakat perak. Mungkin selama ni kita banyak terdengar tentang zakat emas, zakat perniagaan, zakat pendapatan sebagainya. Apa pula intipati ataupun rahsia di sebalik zakat perak ini? InsyaAllah pada pagi ini yang akan menjawabkan setiap soalan-soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton sekalian bersama dengan kita kakanda saya, seorang murabbi, seorang mursyid bagi kami semua, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mustafar Muhammad Suki kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Ceria-ceria di pagi hujan ni Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita. Jadi sidang penonton sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami. Seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-8816-77 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi menyebut tentang Facebook ni Ustaz, kita dah ada soalan pertama ni, saya kata cukup baik untuk kita sama-sama jadikan soalan pendahuluan menerusi Facebook kita daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. InsyaAllah Ustaz, sedia Ustaz? InsyaAllah. Jadi kita raikan soalan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz kongsikan bagaimana bermulanya sejarah dirham perak dalam tamadun Islam di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Allah wajibkan zakat perak? Adakah disebabkan penggunaan perak pada masa itu lebih banyak dari emas? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya muliakan dai Cak ataupun dai Luqman
kemudian juga sidang penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan semua yang terlibat pada pagi ini, khususnya rakan-rakan penerbit kita. Tanyalah Ustaz TV3 biar tahu jangan keliru, dan kita berbincang tentang satu topik berkenaan dengan jarang kita bincang. Perak pun orang tak berapa nak simpan sangat kan. Jadi tak apa, kita mulakan dengan perbincangan tadi dengan soalan daripada Tuan Faizal tadi berkenaan dengan sejarah dan berkenaan dengan mengapa isu berkait dengan zakat perak ni berada dalam perbincangan kita dan berkait dengan zaman Nabi itu sendiri. Dan kalau kita tengok sebenarnya penggunaan emas ataupun logam ini sebagai mata wang, dia sebenarnya bermula pada zaman dipanggil Paleolitik lagi. Iaitulah kira-kira lebih kurang 40,000 Masihi, 40,000 sebelum Masihi kan. Jadi maksudnya ketika mana kerajaan Sepanyol, ahli-ahli sejarah Sepanyol menemui logam-logam ini di dalam gua kan. Maksudnya waktu tu dah ada penggunaan mata wang sebelum kedatangan Nabi Isa AS lagi. Dan kemudian juga pada zaman Iraq, kira-kira 3,000 tahun sebelum Masihi pun telah pun dijumpai dinar ataupun dirham, istilahnya dinar dirham lah kita bincang ni, ataupun bentuk mata wang yang berada pada zaman itu. Dan kemudian kerajaan ketika mana baginda Nabi SAW, dan kalau kita perhatikan bahawa pada zaman Nabi SAW itu sebenarnya Nabi tidak menempa mata wang baru. Nabi tak buat mata wang baru, ataupun istilah kita tak mencetak mata wang baru, kerana mata wang itu Nabi terima daripada kerajaan Rom, Parsi dan sebagainya. Mereka menggunakan dinar dan dirham ini, dan itu merupakan salah satu daripada perkara yang biasa pada zaman baginda Nabi SAW. Dan pada zaman Sayyidina Uthman sendiri, ketika boleh kita katakan pada khalifah yang ketiga, barulah bermulanya ada kerajaan Islam ada mata wang sendiri. Jadi kita kata agak lewat lah. Jadi di sini kita nampak bahawa pada zaman baginda Nabi SAW itu sendiri, kita melihat daripada sudut bagaimana sejarahnya. Jadi kita dapat tahu, kita dapat pastikan bahawa sebenarnya zaman Nabi hanya menggunakan apa yang ada, dan Nabi SAW tidak membuat satu-satu mata wang yang baru bersamaan dengan dinar ataupun dirham itu. Dan kemudian kalau kita tengok daripada sudut sejarah pensyariatan zakat itu sendiri, bila mana pada zaman sebenarnya para ahli sejarah berbeza pandangan pendapat tentang isu ini. Maksudnya bilakah difardukan zakat ni, terutama pada zakat emas dan perak. Dan kata Al-Imam Ibn Athir dalam kitab beliau dalam tarikh menyatakan bahawa iaitulah bermula pada zaman lebih kurang dalam ke-9 Hijrah. Agak lewat lah kan. Kemudian juga sebahagian ulama antara Imam Ibn Khuzaimah disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bermulanya itu ialah ketika mana Nabi berhijrah ke Habsyah lagi. Cuma pendapat ini tidak kukuh, tidak kuat, kerana daripada sudut asasnya solat pun belum lagi kan. Sedangkan solat itu kita kata agak lewat, dan kemudian tak lewat lah, maksudnya masa Nabi berada di Mekah dan sebelum lagi. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya yang paling tepat sebahagian di kalangan pada pandangan para ulama adalah tahun kedua Hijrah. Jadi tahun kedua Hijrah itulah difardukan zakat, dan semua zakat lah ketika mana Nabi SAW diutuskan iaitulah Muaz bin Jabal ke Yaman. Dan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diperintahkan untuk mula-mula ajak mereka bertauhid kepada Allah, dirikan solat, dan kemudian kalau mereka mengikutinya, bagi tahu kepada mereka tentang kefarduan zakat itu sendiri. Jadi itulah sejarah ringkas berkait dengan dinar dan dirham, sejarahnya. Dan kemudian kalau kita tengok, kalau disebutkan tadi kenapa dijadikan sebagai pensyariatan, pertama sekali adalah daripada sudut kerana nak menguji keimanan manusia bahawa sebahagian daripada harta itu ada milik orang lain. Kan, jadi daripada sudut pensyariatan itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menurunkan perintahnya untuk mengeluarkan zakat, seperti mana Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr daripada an abihi daripada an jadihi Amr bin Syu'aib. Nabi SAW menyatakan wala aqal min mi'ataini dirham syai'. Kata Nabi SAW, tidaklah kurang daripada 200 dirham itu sesuatu yang perlu dikeluarkan zakat. Maksudnya dia punya nisab zakat tu, itu untuk dirham itu adalah 200 dirham dan ke atas. Nanti kita detailkan lagi lah 200 dirham tu berapa, perbincangannya, ringgitnya dan sebagainya. Cuma kita nak kata pertama pensyariatan. Yang kedua adalah kita kata tadi bukti orang beriman, bertakwa, dia tunduk dan patuh pada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, macam solat, macam haji dan sebagainya. Maka ada perkara keimanan itu kadang-kadang Allah uji daripada sudut apa? Daripada sudut kebendaan. Jadi harta itu sendirilah yang kita akan keluarkan, dan daripada sudut itu akan
akan memberikan manfaat yang banyak kepada kita dekat akhirat. Jadi itulah secara ringkas sejarah dan juga bagaimana pensyariatan dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perak sebahagian daripada salah satu mata wang yang perlu untuk dizakatkan. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan pada Muhammad Faizal. Sedikit tambahan Ustaz berkaitan dengan sejarah ni. Adakah bermaksud di sini dirham dan juga dinar pada zaman Rasulullah itu memang 100% asli emas dan juga perak tersebut Ustaz? Dirham dan dinar tu Ustaz. Baik, kita kalau tengok daripada sudut dinar dan dirham itu secara asasnya dia adalah asli lah. Cuma kita nak tengok juga sebenarnya dia, kalau kita kata contohlah 999 kan, kalau kita kata dia, itu bagi ukuran bagi emas lah. Jadi sebenarnya ada 0.1% juga dia bukan kandungan emas. Dia adalah jenis logam yang mana untuk menjadikan dia tu agak kita kata kuat dan juga dia tak mudah patah. Kalau semata-mata emas 100% kita patah macam tu je. Duit shilling ataupun kita panggil dinar tu. Sama juga macam perak. Jadi perak tu kalau kita nak bentuk, perak ni agak keras sikit dan kemudian pembentukan itu kalau kita tengok dia adalah 100% lah daripada sudut dia punya, kita panggil istilahnya ketumpatan ataupun kejituan itu ialah daripada emas dan juga perak. Jadi kita dapat tahulah bahawa sebenarnya bahkan ada juga kalau kita tengok pada zaman sekarang ini, kalau tengok dinar itulah lebih kurang 4.25% berat dia tu satu dinar dan 916. Dia bukan seperti 999. Jadi maksudnya dia punya grade itu kan yang kita panggil istilah dalam bahasa Inggeris 24 karat kan ataupun 22 karat, bukan emas tu berkarat. Tu kan faham kan? Maksudnya istilah dia kan dia panggil tu. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya dia ada dia punya pecahan-pecahan tu, tapi pada zaman baginda Nabi SAW secara umumnya boleh kita katakan 999 lah. Itu ataupun kalau 916 pun, sebab tu kalau kita tengok sekarang ni pusat zakat pun masih membuat kajian sebenarnya 85 gram tu adakah untuk emas 999 ataupun sama 916 ataupun sama dengan 750 ke 835 ke bagaimana. Jadi itu kajian mereka buat dan nampaknya macam nak ada pembaharuan lah daripada sudut 85 gram tu emas yang mana. Sebab 85 gram ni semua sekali sebenarnya. Tak kira jenis ketumpatan emas apa, tapi sebenarnya mereka berbincang dan mudah-mudahan ada keputusan yang terbaik. Cuma kita nak kata asasnya pada zaman baginda Nabi SAW, maka secara umumnya ketumpatan itu ataupun kita kata dia punya kandungan itu adalah kita panggil istilahnya 1% lah, ataupun kita kata istilah mudahnya kita kata kebanyakannya ataupun isi padunya itu adalah emas ataupun perak. Itulah konsep dia. Allah. Jadi sebab itulah kalau kita tengok Ustaz, harta karun zaman dulu ni kalau jumpa emas tu memang emas yang sebenarnya lah. Kejituannya itu adalah 99 ataupun 100%. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi sahabat sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan zakat perak. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, sama-sama kita tambahkan ilmu kita berkaitan dengan zakat perak. Mungkin salah satu bentuk zakat yang kita kadang-kadang ni mungkin tak berapa ambil perhatian sangatlah, sebab kadarnya pun mungkin sama, tetapi mungkin kadar nak dapat ataupun kita nak perlu melaksanakan zakat itu yang kita tahu bahawa dia tak terlalu cerewet seperti mana emas. Jadi itu yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa kita dapat pada pagi ini dapat kita adaptasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada melakukan dosa tanpa kita sedar pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak melaksanakan pembayaran zakat perak kita. InsyaAllah. Jadi ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah. Jadi jom sama-sama kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Facebook, daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kewajipan zakat perak di Malaysia ini adakah tertakluk kepada negeri-negeri tersendiri? Soalan kedua, apakah perbezaan besar antara zakat perak dan zakat emas yang asal iaitu semasa zaman mula-mula zakat barang-barang perhiasan diwajibkan? Terima kasih Ustaz Na'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Rahimah. Soalan berkenaan dengan zakat ni, jawapannya ya, kerana dia tertakluk dengan pusat zakat negeri dalam Majlis Agama Islam Negeri lah. Jadi kalau kita tengok, perhatikan daripada sudut mereka, secara umumnya semua mewajibkan zakat, iaitu zakat apa? Zakat perak. Jadi maksudnya itu dengan ijma' para ulama', dengan kesepakatan para ulama', kata Al-Hafiz Imam Ibn Munzir dan ulama'-ulama' yang lain, wajib emas dan perak itu dizakatkan. Jadi kalau kita tengok daripada sudut negeri itu sendiri, cuma mereka sedikit membuat kajian dan perbincangan berkenaan dengan zakat perhiasan. Jadi zakat perhiasan bagi perak ni dia agak sukar sikit. Sebabnya gini, katalah contoh kalau emas dia ada grade dia, dan kemudian dia ada mengikut uruf dan adat setempat. Kalau contohnya, kalau negeri-negeri biasa di wilayah dengan Selangor ni, kalau zakat perhiasan emas 800 gram ke atas ataupun 900 gram ke atas. Kalau Johor 850 gram dan ke atas. Jadi dia ada dia punya perbezaan sikit daripada sudut tu. Tapi bila sebut zakat perhiasan perak, jadi berapa gram dia punya apa kita kata kadar dia. Dan kemudian daripada sudut asasnya, kalau kadar berkait dengan zakat perak itu sendiri, maksudnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh daripada Nabi SAW, hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Ali dalam riwayat Abu Daud, hadis yang sahih, iaitulah kata Nabi SAW, Nabi menyatakan tentang mi'ata dirham, maksudnya 200 dirham, bersamaan dengan, kalau kita convert ataupun kita alihkan kepada hari ini punya cara, iaitulah lebih kurang 595 gram. Okey, so maksudnya kalau kita ada simpan perak, perak ni tak kira lah duit silin perak ke dirham lah dipanggil, ataupun kita kata perhiasan, sudu, piala, apa lagi kan, semua tu. Jadi kita kata semua itu tertakluk pada zakat. Jadi bila tertakluk pada zakat tu, maksudnya bila dah lebih daripada 595, berapa zakat dia, iaitulah 2.5% lah yang perlu dikeluarkan. Kira-kira lebih kurang tak sampai pun saya ingat dalam RM40. Itulah lebih kurang zakat dia. Kerana kalau kita tengok hari ni punya, kita tengok harga semalam lah. Harga semalam 1 dirham bersamaan dengan RM2.64. Semalam punya harga. Kemarin punya harga turun sikit, RM2.62. Jadi RM2 lebih je lah kan. Jadi kalau emas, kalau semalam RM249 1 gram. Kan, jadi maksud jauh sangat beza tu. Cuma kita nak kata bahawa sebenarnya daripada sudut konsepnya, maka itulah yang perlu kita keluarkan zakat. Dan kemudian bila kita sebutkan tentang bagaimana ataupun cara dia punya pensyariatan dan juga kaedahnya, kalau kita tengok di Malaysia ni sendiri memang itulah daripada sudut asasnya. Kan, maksudnya setiap negeri memang kena mewajibkan zakat perak. Dan kalau kita tengok juga bermula pada tahun, kita ambil jauh sikit lah, statistik 2010 ke 2013, sebenarnya tinggi peningkatan kesedaran untuk membayar zakat perak tu. Kalau di wilayah saja lebih kurang dalam 200%. Dia punya kenaikan daripada 2010 ke 2013. Daripada lebih kurang 8,000 lebih saja dapat pungutan daripada zakat perak, melonjak kepada tahun 2013 lebih kurang dalam 41,000. Kan okey lah juga kan. Sebab perak ni bukan banyak sangat orang simpan ke apa, emas lagi lah banyak kan. Jadi di situ menunjukkan bahawa setiap negeri ada dia punya kewajipan zakat, cuma kadang-kadang daripada sudut cara pengiraan itu ada sedikit lah perbezaan daripada sudut itu. Itu bagi soalan yang pertama lah. Kemudian bagi soalan yang kedua, bila kita sebut tentang isu berkait dengan zakat itu sendiri dan perkara yang melibatkan zakat ini daripada sudut pensyariatan, perbezaan dia tu, pertama emas ni, emas ini dia ada dia punya, kita kata kategori dia. Kategori di sini maksudnya emas ni ada apa? 916, 999, 835, 750 paling kecil dan sebagainya, ada kategori. Beza pula dengan perak, perak ni tak ada, dia memang macam tu je. Satu je. Perhiasan ke ataupun gold, bukan gold bar, dia panggil silver bar lah, kan, ataupun yang bentuk petak ke silin perak ke apa, macam tu je. Dia tak ada kategori-kategori dia. Jadi di situ perbezaan yang pertama lah. Perbezaan yang kedua pula daripada sudut zakat, dia punya apa kita kata, dia punya keadaan dia tu kan, ataupun kita kata dia punya proses dia tu, maka negeri-negeri biasanya akan memberikan perbezaan itu daripada sudut, biasanya mereka kata zakat emas tu panjang dia punya bincang dia, zakat perak sikit je. Kan, sikit je. Jadi di situ menunjukkan bahawa sebenarnya pertama mungkin kuranglah daripada simpanan dan sebagainya, sebab ialah RM2.64. Jadi orang kurang sikit lah nak simpan duit. Simpan duit kan, baik simpan duit kan. Tapi sebenarnya dia memang proses itu menaik. Dan itu dia punya kaedah dia dan dia punya cara dia. Dan kemudian zakat perhiasan, maksudnya zakat perhiasan bagi perak dia ada kategori dia pula.
Kategori daripada sudut apa? Maksudnya kalau 800 gram dia kena zakat. Kalau 900 gram ikut negeri kena zakat. Tapi kalau daripada sudut perak, berapa? Mereka kembali semula kepada asal, iaitulah tak kiralah dia berbentuk apa pun, perhiasan ke, periuk ke, belanga ke kan, contohnya yang buat perhiasan, maka pada waktu itu tetap zakatnya minimumnya 595 gram dan ke atas. Itu dia punya kaedahnya saja, dan itulah sedikit perbezaan daripada sudut emas dan juga perak. Kalau daripada sudut persamaan banyaklah. Maksudnya mereka dua-dua logam ni dia terikat dengan riba. Jadi nak bertukar, nak beli apa semua dia terikat dengan riba. Kalau tak betul nanti jatuh ke dalam riba. Kemudian juga kedua-dua ini iaitulah mata wang yang mana kalau digunakan dia punya harga dia daripada sudut mengikatnya, kita kata dia adalah salah satu daripada benda praktik lah. Kalau kita boleh gunakan, cuma daripada sudut asasnya zaman sekarang orang guna ringgit kan, tapi kalau nak guna dinar dirham, sebab tu kalau kita tengok ada dinar Jordan, ada dinar tu, ada dirham Emirates ke apa ke dan sebagainya, sebenarnya itu nama mata wang, bukan yang mata wang yang macam kita bincangkan ni. Itu nama mata wang. Jadi kita kata tak apalah, daripada sudut asalnya ada persamaan dan juga ada perbezaan dia. Allah Akbar. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Rahimah Saud kita. Jadi maksud dia ada perbezaan di situ kena di antara perak dan juga emas tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan Ustaz. Saya Ismail. Apa khabar Tuan Ismail kita? Alhamdulillah sihat. Silakan soalan pagi ni Tuan Ismail. Soalan saya tanya macam ni. Apakah perlu kita keluarkan zakat perak jika perak yang disimpan itu adalah hadiah daripada kawan ataupun daripada saudara mara? Itu InsyaAllah saya begini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Tuan Ismail kita atas soalan. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas soalan tentang hadiah pemberian daripada orang, adakah perlu juga dizakatkan di situ? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik. Dia sebenarnya daripada sudut zakat itu sendiri, dia ada istilahnya dipanggil mal atiyah. Mal atiyah ni maksudnya harta yang perlu dizakatkan dengan sebab orang bagi. Atiyah ni u'ti, maksudnya pemberian daripada orang, maka kita perlu keluarkan zakat. Jadi kalau persoalan tadi ditanyakan adakah daripada sudut perak tu mungkinlah dia bagi 1 kilo kat kita, contoh hadiah 1 kilo baru berapa kan, 1 kilo kalau kita tengok tu baru RM2,640 kan. Kalau 1 gram RM2.64 RM2.64, maka 1 kilo baru lebih kurang RM2,000 lebih. Jadi bila dia bagi kat kita 1 kilo, macam banyak dia bukan emas, dia perak kan. Jadi berat. Jadi ke situ maksudnya dia tertakluk kepada zakat kalau telah mencapai dia punya haul dan nisab. Dalam hadis riwayat daripada Saidina Ali, hadis sahih daripada riwayat Abu Daud, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan in kana mi'ata dirhamin wa hala alaihi haul. Kata Nabi alaiha haul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana dah capai 200 dirham, dalam istilahnya 595 gram ke atas. Tengok-tengok ini 1 kilo memang lebih lah tu. Kemudian berlalu haul setahun. Kalau istilah pusat zakat dia tak guna dipanggil hijri ni, dipanggil qamari lah. Maksudnya kita punya tahun, istilahnya tahun Masihi kita guna. Jadi kalau katalah hari ni orang tu bagi hadiah kat kita 1 kilo, kita simpan, maka tahun depan tarikh yang sama, waktu yang sama, cukup satu tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Contoh kalau 1 kilo tu macam mana cara nak kira dia? Cara nak kira ni mudah saja. Maksudnya berat dia darab dengan harga semasa. Katalah contoh 100 1000 gram bersama dengan 1 kilo darab dengan 2.64. Itu harga semasa semalam lah. Kemudian darab dengan 2.5%. Tengok-tengok keluarlah contohnya RM46. Jadi RM46 tu kena zakat. Jadi wajib untuk dizakatkan mal atiyah ataupun harta pemberian kerana telah cukup haul dan nisab dan syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Allah. Jadi itulah berkaitan dengan nasab dan juga haul bagi zakat perak. Jadi tambah sedikit Ustaz, soalan pada Tuan Ismail ni berkaitan dengan kadang-kadang orang pilih tarikh untuk bayar zakat ni. Dia tengok harga emas ataupun harga perak ni jatuh baru bayar. Macam mana pula Ustaz? Baik, secara umumnya kita kata segala pensyariatan ini dia ala faurin. Ala faurin ni maksudnya kena sesegera yang mungkin. Ada orang kadang-kadang dia pilih kerana nak keluar zakat tu bulan Ramadan. Padahal sebenarnya mungkin zakat dia tu bulan Safar. Jadi Safar jauh lagi nak Ramadan tu. Jadi dia kata tunggu Ramadan lah, mungkin pahala berlipat ganda. Sebenarnya zakat itu dia tak kira masa. Cukup saja haul dan nisab, sebab syaratnya macam solat lah. Cukup je semua syarat, 5 syarat tu masuk waktu apa semua. Kita lebih baiknya waktu tu lah awal tu.
jangan kita bertangguh 2 jam selepas tu ke dan sebagainya. Begitulah juga dengan pensyariatan zakat. Jadi lebih baik, lebih utama tak memilih tarikh-tarikh tertentu dan pergi terus kepada pusat zakat ataupun bayar secara online bila mana cukup saja haul dan juga nisab dan syarat-syaratnya. Okey, jangan menangguh seperti mana kita solat jugalah kan. Kalau tertangguh bukan apa, takut sekali dah tertangguh-tangguh dan sekali terlepas daripada kewajipan ataupun kita ni terlepas melakukan kewajipan tersebut. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Tuan Ismail dan juga soalan tambahan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya insya-Allah daripada Facebook, daripada Tuan Hasnu'an Wahid. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, bagaimana penzakatannya di zaman kita sekarang? Perak tidaklah mempunyai nilai seperti emas dan di zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW dahulu di mana perak digunakan sebagai mata wang dirham serta penggunaannya juga kurang berbanding emas. Mohon pencerahan dari Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Berkaitan dengan sikap kita yang kadang-kadang memandang rendah terhadap perak ni Ustaz. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih pada Tuan Hasnul. Dan bila kita sebut tentang zakat perak ni, dia sebenarnya sebab tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang satu perkara yang besar, iaitulah kata Nabi, ta'as abdud dinar wal abdud dirham, iaitulah celakalah, Nabi sebut tu, maksudnya sumpahan terhadap mereka yang menjadi hamba dinar dan hamba dirham. Kan, jadi maksudnya kita kumpul dalam konteks kita pada hari ini, mungkin ada koleksi-koleksi tertentu, kita suka kumpul barang-barang yang istilahnya rare lah, jarang jumpa, jarang ditemui dan ataupun kita simpan duit banyak dalam simpanan tapi kita tak mengeluarkan zakat, maka Nabi sebut kepada orang ni, orang-orang yang mana mereka ini di hari akhirat kelak, mereka di antara orang yang mana diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut dalam surah Taubah pada ayat yang ke-34, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah menyatakan mereka yang mana menyimpan apa dia, emas dan perak. Kan maksudnya biasa orang simpan ni emas dengan perak, orang tak simpan benda lain, emas dan perak. Yang mana mereka tu buat apa? Mereka tak menginfakkan di jalan Allah, maksudnya tidak mengeluarkan zakat, dan kemudian sampaikan kepada mereka dengan berita gembira dengan azab yang pedih. Ini macam nak mencela orang-orang yang macam ni ataupun nak memberi pengajaran. Allah kata bukan sampaikan berita yang buruk, sampaikan berita gembira kepada orang-orang ini dengan azab yang pedih, azab yang membekas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan juga kepada kita dalam hadis yang sahih riwayat daripada Saidina Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sebutkan kepada kita, ma min abdin, kan, ataupun ma min nasabin az-zakat wal fiddah, az-zahab wal fiddah la yuaddi haqqaha, kan, atau minha haqqaha. Tidaklah di kalangan seorang yang sahib, maksudnya yang memiliki emas dan perak, dia tidak membayar zakatnya, melainkan kata Allah Subhanahu Wa Taala apa dia, sufihat lahu safaihu min nar, nanti dia akan, istilah ni safah ni maksudnya akan dikeping-kepingkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia akan disela, dirusuknya di mukanya, kemudian di tengkuknya selama berapa lama, iaitulah berkait dengan berapa lama dikehendaki oleh Allah. Dan kata Nabi SAW pada hadis tu juga, satu hari dekat dunia ni seolah satu hari dekat akhirat, iaitulah 50,000 tahun dunia. Jadi maksudnya itu satu gambaran yang sangat besar tentang pensyariatan yang kita tak boleh cuai kan. Dan disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebagai satu perkara untuk menguji kita daripada sudut harta benda kita, adakah kita peka tentang zakat, terutama tentang emas dan juga perak yang kita bincangkan ini. Wallahu a'lam. Satu hari di akhirat bersamaan 50,000 tahun di dunia. Kita pun tak mampu sebenarnya nak sampai umur tu. Jadi mudah-mudahan kita mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan juga Nabi kepada kita, insya-Allah. Jadi banyak lagi kita akan bualkan berkaitan dengan zakat perak. Namun sebelum itu kita berhenti berjeda sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, setelah berjeda kita kembali dan rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan kami untuk sama-sama kita tambah ilmu kita. Apatah lagi pada pagi ini kita mempelajari salah satu daripada kefarduan ataupun fardu ain berkaitan dengan zakat perak. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera, dan kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, mungkin dari Sarawak, mungkin daripada Sabah, Singapura, Indonesia sebagainya. Sekiranya anda sedang menyaksikan, jangan lupalah untuk kita sama-sama sebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini. Nampak ilmu ni nampak macam ilmu yang mungkin tak penting, tetapi ianya penting kepada sahabat-sahabat yang mungkin ada yang mengumpul perak dan sebagainya. Jadi apa lagi? Jom sama-sama kita kongsikan dengan menekan butang kongsi. Kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan zakat perak. InsyaAllah. Jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz, daripada Facebook, daripada saudari Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz Andai. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah syarat-syarat wajib bagi zakat barang yang diperbuat dari perak? Dan soalan kedua, bagaimana pula cara nisab dan juga haul logam perak yang dipakai atau dibuat perhiasan? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Tambah sikit Ustaz soalan. Kadang-kadang perak ni kita ambil mudah disebabkan oleh piala sebagai contohnya hanya sekadar simpanan. Kadang-kadang gunakan sebagai sudu dan juga garfu untuk digunakan makan. Menyebabkan kita kadang-kadang bila masa kita nak pergi timbang benda tu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kira sebenarnya soalan yang Tuan Ansyar tanya tu dia gabungnya. Daripada sudut syarat tu sebenarnya memang kena ada haul dan nisab. Cuma fokusnya kepada perhiasan bagaimana. Dan termasuk tadi apa yang Dai tanyakan itu tentang isu ambil mudah dan sebagainya tentang zakat perhiasan. Okey, pertama sekali daripada sudut dia punya syarat-syarat dia ada 5 syarat. Okey, daripada sudut syarat itu ada 5. Yang pertama sekali dia mestilah milik orang Islam. Pemilikan itu dimiliki orang Islam. Selain daripada itu, selain pada orang Islam tidak diwajibkan untuk keluarkan zakat. Jadi jangan bagi tahu dekat kawan-kawan yang non muslim kena keluar zakat. tak payah kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua daripada sudut asasnya ialah orang yang mana nak keluarkan itu dia adalah orang yang merdeka. Dia bukan hamba. Walaupun syarat ini kalau kita tengok macam tak relevan lah pada zaman sekarang, tapi itulah syarat yang ada di dalam agama kita. Dan sebenarnya Islam adalah memang satu agama untuk membebaskan hamba. Sebab tu kalau tengok banyak kafarah, banyak apa, bebaskan hamba dan sebagainya. Itu kelebihan Islam. Baik, kemudian yang ketiga ialah dia mestilah mencukup dia punya nisab dia. Okey, nisab tadi kita sebut nisab ni apa? Nisab ni ialah bilangan minimum untuk kita wajib keluarkan tu. Kan, jadi bilangan minimum ni maksudnya kalau kita katalah lebih kurang sebenarnya kalau kita katalah contoh 600 gram kan, 595 ni dia kecil sikitlah pada telefon kita tu. Itulah jumlah dia lebih kurang besar tu. Kan itu kalau seketul. Ni kalau dia tambah dengan yang lain-lain tadi dan sebagainya, yang itu membentuk kepada semua jumlah dia. Itu kita panggil sebagai nisab dia. Yang keempat dia punya syaratnya adalah haul. Kan, jadi haul ni ialah dia punya konsepnya haul ini ialah berlalunya tahun. Kalau kita kata sekarang ni Masihi lah. Sebab tu dalam hadis riwayat daripada Abu Daud dan juga riwayat imam yang lain daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an ajma'in, idza kana 100 dirham kemudian wahala 'alaiha haul. Maksudnya syarat dia nisab dengan dia punya haul tadi 200 dirham iaitu 9595 gram, dan kemudian dia punya tahun itu berlalu 1 tahun. Jadi kita kata itu dia punya syarat dia. Dan kemudian syarat yang kelima nak mengeluarkan zakat itu dia mestilah seorang yang mana dia tak syarat balik berakal apa semua. Sebab kadang-kadang kita duk terikat Islam balik berakal kan. Jadi bab zakat ni kita tengok zakat fitrah, budak kecil kena keluar zakat dia tak balik lagi. Tapi yang wajib keluar zakatnya adalah siapa? Iaitulah dia punya ayah dia lah. Itu dia punya maksud. Jadi yang kelima tadi kita sebut syaratnya ialah mereka yang nak mengeluarkan zakat itu secara umumnya dikeluarkan pada tempatnya. Tempat ni di sini maksudnya dekat mana? Dekat pusat zakat lah. Sebab kalau kita tengok banyak di pusat zakat ada akta-aktanya negeri ataupun majlis agama, ada akta membayar zakat di negeri sendirilah, bukan membayar daripada tempat lain. Jadi itulah secara umum tentang syaratnya. Dan berkait dengan tadi kita kata ada jenis perak ni buat perhiasan. Perhiasan tu dalam bentuk kadang-kadang buat sudu dan sebagainya. Kita tengok rupanya ada hadis yang Nabi melarang. Maksudnya menggunakan sudu pinggan daripada emas digunakan untuk makan. Kan rupanya ada hadis yang mana Nabi SAW sebutkan, Nabi menyatakan bahawa iaitu untuk siapa? Iaitu untuk kamu di akhirat kelak.
Jadi ceritanya dekat akhirat ni cerita emas dengan perak rupanya. Daripada dinding kan dia punya tiang daripada apa, daripada emas, perak, daripada kasturi dan sebagainya, termasuklah pinggan dan juga sudu yang kita gunakan itu daripada emas dan perak. Maka Nabi larang kita guna dekat dunia kerana kita guna akhirat. Adapun untuk orang-orang kafir mereka gunakan dekat dunia nak menunjukkan kekayaan dan sebagainya. Maka kita kata ada hadis yang sahih yang melarang tentang perkara itu, cuma jangan ambil remeh. Sebab tu kalau kita bincang sebenarnya apa dia kan, sebenarnya termasuk semua perak perhiasan, perak barang-barang kemas. Perhiasan ni mungkin piala ke apa, barang kemas ni dia lebih fokus kepada yang kita pakai apa semua. Kemudian juga kepingan-kepingan dalam bentuk yang kita kata tadi berapa, 50 gram, 100 gram dan sebagainya, ada jual dekat luar sebenarnya. Kemudian juga dalam bentuk shilling tadi tu, dan kemudian apa-apa saja semua, maka termasuk itu semua adalah bila kita himpunkan dan kita kena keluarkan zakat. Jangan ingat zakat tu duit dirham je. Jangan ingat zakat tu hanya yang simpanan gold tu, tapi sebenarnya semua yang selagi mana dia adalah simpanan kita, maka jangan cuai dan jangan kita terlepas pandang kerana itu adalah satu perkara yang sangat penting, kewajipan kita mengeluarkan zakat. Jadi kita memang kena timbang sendiri lah Ustaz dulu. Sebenarnya bawa je ke pusat. Bawa pusat semua tu pergi pusat ataupun zakat. tempat kat mana-mana kan. Ataupun boleh guna timbangan mesin, ataupun dia ada mesin dia macam desimeter tu untuk air apa benda semua, bawa ke kedai emas kan, tolong timbang kan, boleh juga. Boleh juga. Ataupun nak timbang sendiri kalau tepat boleh juga. Guna yang kecil tu kan. Itulah kaedah dia. Itulah kaedah. Jadi jangan kita ambil mudah tentang perak ini sebab ada zakat di sebaliknya, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya. Raikan pemanggil setia kita. Siapa lagi? Tuan Haji Omar di talian. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Ustaz Muhammad Mustafa Muhammad Suki. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Haji Omar untuk soalan pagi ni. Ya, soalan saya begini Ustaz. Kita jarang dengar zakat perak ini. Saya daripada kecil pun ialah di kampung. Saya orang kampung kita Ustaz. Kadang-kadang dia ni tak ambil berat sangat pun mengenai perak ni. Yang dia tahu hanyalah emas. Itu saja yang dia tahu kena bayar zakat. Perak ini jarang disebut Ustaz. Saya rasa saya dari kecil pun Ustaz pun tahu di mana kampung kan. Jadi soalannya saya begini Ustaz. Bagaimanakah kita nak menentukan kesahihan bahawa benda ini adalah perak ataupun tembaga ke apa ke? Kadang-kadang payah nak menentukannya kesahihan tu Ustaz. Jadi simpan lama-lama berpuluh-puluh tahun dalam rumah, tak tahu itu bahan itu daripada perak dan perlu dibayar zakat Ustaz. Hari ini Ustaz dah jelaskan kena bayar zakat. Jadi soalan saya, bagaimana cara nak selesaikan benda macam ini Ustaz? Nak tentukan kesahihan bahawa logam itu adalah daripada perak. Kerana ini banyak disimpan ni Ustaz, bukan kata tak disimpan, ni disimpan tapi tak tahu itu adalah daripada perak dan perlu dibayar zakat. Jadi bagaimana? Soalan saya, bagaimana nak tentukan? Bagaimana nak selesaikan keadaan ini macam ni? Adakah badan yang khusus untuk menentukan bahawa logam itu adalah perak ataupun benda lain? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar atas soalan yang cukup menarik untuk sama-sama kita fahami. Tambahan sedikit Ustaz, situasi yang sama. Kadang-kadang ada orang yang menang masuk pertandingan kejohanan yang besar-besar, mereka dapat pingat ataupun piala. Nak tahu ketulinan sebenarnya perak, betul ke perak tu ataupun hanya logam biasa tapi disadurkan dengan perak? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih pada Tuan Haji Omar, ada satu lagi Perak, negeri Perak. Negeri Perak. Itu beza tu. Jadi bila kita sebut zakat Perak, maksudnya zakat negeri Perak ke zakat Perak kan. Jadi di Perak pun kena zakat Perak. Tu faham tu kan. Jadi di sini maksudnya bila Tuan Haji Omar tanya tadi untuk menentukan kesahihan, betul. Sebenarnya kalau emas dia ada 4-5 step untuk menentukan kesahihan emas itu. Kan dia ada, pertama sekali dia akan tengok daripada sudut dia punya ketulinan itu adalah dipanggil kunci emas. Kunci emas ni dia ada benda yang dia kikis sikit, kan. Kemudian dia tengok pada waktu tu, oh ni betul-betul dia punya ni warna dia tak berubah. Dia ada bila kikis tu kan, warna dia tak berubah. Jadi waktu tu kita kata itu step pertama menyatakan emas tu ni mungkin tuling lah, kata 96, 99 dan sebagainya. Kemudian step yang kedua untuk menentukan lagi dia punya tu pakai asid.
Kan jadi asid tu akan dikenakan, dicairkan dan dikenakan pada emas tu. Kalau dia turun luntur warna dia, yang tu yang kedai RM2 lah tu. Emas celup. Emas celup lah tu kan. Jadi itu dia punya konsep. Kemudian tak cukup dengan tu, katalah contohnya kalau dah step pertama tadi dah gagal, maka tak payahlah, itu memang dah. Tapi kalau katalah betul emas, dia akan pergi yang ketiga, mesin untuk densimeter. Densimeter ni maksudnya untuk nak tengok rupanya dalam kandungan emas ni ada udara. Jadi kadang udara ataupun kandungan air yang kita tak nampak, dia kadang-kadang menjadikan berapa 0.00 berapa gram emas tu, dia punya menambah dia punya berat dia. Jadi itu tolak belaga tu. Okey, itu cerita emas. Adapun perak ni sebenarnya, adakah untuk menentukan kesohihannya adalah seperti itu juga? Masalahnya sekarang ni, kalau kita pergi kepada pusat gadaian, kita pergi pada tempat tertentu, memang tak menerima perak ni kebanyakan lah. Tapi ada yang terima, tapi susah kan. Cuma kita nak kata, kalau nak kata itu adalah yang original, katalah cincin, katalah apa semua tu, nampak memang sama warna dia. Jadi macam mana kita kata secara umumnya mesin yang ada tu sekadarnya saja, dan kadang-kadang mereka gunakan juga mesin yang kita sebutkan tadi. Pertama kunci emas tadi tu boleh digunakan secara umum kepada logam tu, dan kemudian digunakan juga tadi kita kata sebagai asid. Jadi asid tu kalau kita bubuh kat logam atau perak tu, kalau lentur warna dia kan, atas coklat ataupun warna-warna silver macam tu kan, warna-warna yang kita kata macam tu, tiba-tiba tengok jadi warna lain. Tu benda lain lah tu. Tu bukan apa? Bukan perak. Kemudian yang ketiga tadi mesin. Itu untuk menentukan berat. Cuma kita nak kata cuba bawa kepada tempat yang ada ar-rahnu ataupun apa untuk kita menguji ketulinan itu dengan menggunakan paling kurang asid tadi tu. Jadi asid tu dia ada tindak balas. Jadi tindak balas kepada logam tu, kalau dia gugur tak ada dia punya warna asal, maka itu kita kata bukan perak lah. Itu mungkin kedah agaknya. Jadi dia benda lain lah tu kan. Benda lain. Tapi secara umum kita kata itulah kaedahnya untuk menentukan kesahihan dia, dan dia bukan seperti hadis. Kalau hadis boleh check dia punya sanad apa semua kan. Yang ni kita kata dia punya kaedah dia, alhamdulillah dengan keadaan moden kita zaman sekarang, maka gunakan asid ataupun kunci tadi tu, dan untuk menentukan dia punya ketulinan daripada sudut kesahihan kaedah tu. Jadi yang simpan di rumah apa semua tu, yang ragu-ragu ya ke tak, jadi hari ni kita bincang tentang zakat berkait dengan perak, maka pastikan betul-betul bawalah pergi pusat gadaian ke apa, minta tolong bantu, letak asid ke apa ke, kalau perlu bayar RM5 ke kata kan, kena bayar lah kan. Kalau tengok kita ada 3 kilo, tiba-tiba tengok memang betul perak. Jadi berapa lama dah start kita simpan tu. Jadi kena kira balik tu, pergi ke pusat zakat, katalah contoh kita ada miliki tu start sejak tahun 2014 kita simpan, orang bagi contohnya kan. Jadi termasuklah medal. Medal tu dia bukan celuk perak, yang betul-betul original perak. Dia kalau setakat celuk itu tak payah lah. Medal larian Sukaneka tak payah kan. Jadi itu memang confirm, memang betul lah itu adalah yang celuk. Yang ni original, maka yang tu yang kita simpan, berat tu mungkin berapa. Contohnya kan, katalah kita dapat banyak ke, kita atlet ke apa ke kan, menang kat luar negara ke apa, jadi kita kena tengok benda tu. Kalau original, dia betul-betul sahih dengan asid ke dengan apa tadi, maka wajib untuk kita keluarkan zakat. Jangan ambil mudah, kerana yang tahun lepas-lepas sebelum tu pun kita kena bayarkan zakat mengikut tahun-tahun yang kita telah pun terlepas pandang dekat mana. Pergilah kepada pusat zakat, minta bantuan mereka tolong kirakan dan keluarkan zakat, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi rujuk kepada pusat gadaian ataupun ar-rahnu, ataupun lebih elok kita terus ke pusat urus zakat. Sebab di situ ada mesin-mesin ataupun alat-alat untuk kita mengukur ketulinan perak kita. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan pada Tuan Haji Omar. Kita nak beralih dengan pemanggil berikutnya, Ibu Supina Yusof di talian. Assalamualaikum Ibu Supina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat dia semuanya. Alhamdulillah sihat. Ibu Supina sihat? Alhamdulillah. Macam ni Ustaz kan, ada orang simpan emas, lepas tu dia tak perasan Ustaz yang dia tu, dia banyak rupanya emas, timbang-timbang tu agak-agak berapa gram yang kena bayar zakat. Dan kalau emas tu dipakai gelang besar tapi dia ingat pun tak perasan juga. Bila dia perasan rupanya kena bayar zakat. Jadi sebelumnya tu macam mana, kena ganda banyak ke ataupun bayar untuk tahun tu je Ustaz? Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Supinah di atas soalan. Nak tahu jawapannya, kita nak rehat sebentar sidang betul sekalian. Nak tahu jawapannya, jangan kemudian teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu semula
kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa pulang kepada kita 1001 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah pun berada di segmen terakhir untuk di TV3 pada pagi ini, Ustaz. Jadi sebelum ini kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Ibu Supinah Yusof kita yang bertanyakan soalan berkaitan dengan Ustaz kan, tentang sepanan dan sebagainya. Kadang-kadang ialah emas ni nampak je besar tapi ringan. Ingatkan emas palsu, tetapi rupanya ada ketulinan emas di situ. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz? Perlu digandakan ke pembayarannya tu Ustaz? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Sufinah tadi. Satu soalan mungkin berkait juga dengan perak kan, perhiasan yang dipakai ataupun emas sekali. Sebab soalan tadi merujuk kepada emas, saya kaitkan sekali dengan perak lah. Okey, pertama sekali daripada sudut asasnya emas ataupun perak ni dia kalau emas tu dia ada dua kategori. Satu dipanggil yang ringan, satu dipanggil yang padu. Yang padu ni kecil pun berat. Timbang-timbang 10 gram. Yang tu punya besar 5 gram je. Contohnya. Tapi padu tak? Padu. Jadi maksudnya kalau kita pergi kedai, kita nak beli tu, kan ada setengah-setengah syarikat pembekat emas, penjual emas ni dia akan tengoklah. Kadang kecil je kita tengok. Rupanya padu. Kalau besar pun kadang-kadang dia adalah yang ringan lah, bukan yang padu. Okey. Jadi terpulang. Tapi dua-dua tu emas. Cuma daripada sudut dia punya pembuatan dia itu sendiri ada ketumpatannya dan kemudian ada yang ringan. Itu maksud dia. Okey, jadi katalah tadi kita simpan apa semua tu tak perasan apa semualah. Tiba-tiba bila kita himpun kan. Jadi saya nak jelaskan sikit sebab takut orang keliru. Kan. Saya sebut tadi ialah pada permulaan tadi kita bincang nisab zakat bagi emas sama ada emas logam ataupun emas yang tidak dipakai. Dia perhiasan tapi tidak dipakai. 85 gram. Yang kita kata 800-900 gram tadi tu bukan nisab yang baru. Itu adalah emas perhiasan yang dipakai. Jadi kalau kita duk pakai ni, hari ni pakai pulut dakak, besok pakai design lipan, besok pakai anting-anting, betul pakai ni kan. Jadi semua-semua yang kita pakai-pakai itu kita himpun kan, berapa banyak? Katalah contohnya sekilo. Memang betul-betul kaya. Jadi yang itu maksudnya dah lebih daripada 800 tadi. Jadi dia kena zakat 2.5%. Dia tak tertakluk kepada 85 gram sebab dia emas yang dipakai. Kan dulu kita duk dengar dulu orang kata kalau pakai tak payah zakat. Ini adalah huruf adat setempat. Semua pusat zakat sepakat di Malaysia untuk menyatakan bahawa dia kena zakat dengan sebab apa? Dengan sebab huruf adat setempat. 800 gram ni kira banyaklah. 850 gram kira banyak, dikeluarkan 2.5%. Jadi kalau kita kata pada Puan Sufinah tadi, maksudnya kalau kumpul himpunkan tadi tu, yang ni macam ringan, yang ni pun ringan juga, ringan-ringan campur-campur. Tengok-tengok, kalau 85 gram dia tak pakai. Mungkin pakai test macam tu je lah, lepas tu tak pakai. Jadi tak perlu zakat sebab dia emas perhiasan yang mana yang dipakai, yang tak dipakai, maka yang tak dipakai tu lebih pada 85 gram dia kena zakat. Kena zakat. Macam kepingan dinar tu Ustaz. Kalau kepingan dinar semua tu, yang itu 85 gram. 85 gram ke atas wajib untuk dikeluarkan zakat. Jadi contoh sama juga. Kita kata tadi Puan Sufinah dia pakai gelang, dia saja test kemudian mungkin dapat pada mana hadiah ke apa, kemudian disimpan. Kan, kemudian beliau simpan dan kemudian pada waktu tu campurlah tadi dengan yang dirham, kepingan apa dinar apa semua tadi tu, campur 85 gram. Tapi memang tak pakai. Maka dah kena zakat 2.5% bila cukup haul dan nisab. Nisab 85 gram, haul dia cukup setahun. Okey, katalah tadi memang pakai. Kalau setakat 200 gram pun tak kena zakat lagi sebab memang pakai. Yang ni pakai, yang ni tukar pula besok pakai, tak kena. 800 gram dan ke atas emas perhiasan yang dipakai barulah dia dikeluarkan zakat. Jadi beza kat situ kita kena tengok jelas. Dia ada 3 kategori lah. Maksudnya pertama yang memang langsung untuk pelaburan, contohnya kita simpan tu, kan contohlah kita kata emas apa sekian-sekian tu, kita simpan, yang tu 85 gram ke atas. Itu bentuk gold bar, shilling apa semua. Okey, yang kedua emas perhiasan tapi kita tak pakai, iaitu juga 85 gram. Okey, perhiasan yang tak pakai, jadi zakatnya adalah 85 gram tu, maksudnya dia punya nisab dan kemudian daratlah dengan 2.5%. Okey, kemudian yang ketiga perhiasan tapi dipakai, yang tu 900-800 gram tadi yang kita sebutkan ikut negeri. Jadi kalau Puan Sufinah contohnya dekat Johor ke ataupun dekat mana-mana di negeri, maka tengok kepada berapa dia punya nisab perhiasan tu. Jadi kalau dipakai tadi tu, maksudnya sedar tak sedar tengok-tengok dah memang wajib dikenakan zakat, maka dah lebih daripada himpunan tu 800 gram, maka wajib dikeluarkan zakat. Kalau tak pakai 85 gram. Itu dia punya konsep dia tadi. Kemudian ditanyakan juga yang sebelum-sebelum tu. Jadi yang sebelum-sebelum tu biasanya rujuklah kepada pusat zakat. Mereka ada dia punya nisab tertentu. Sebab kalau tengok nisab berbeza. Contoh kalau nisab hari ni 21,000 lebih. Nisab tahun 2000
3,000 lebih ya. Jadi kalau start daripada tahun 2015 ke kita simpan tu nisab berbeza. Jadi nisab berbeza, dia punya cara kiraan zakat bagi tahun tu juga berbeza. Sebab tu saya kata tadi kena rujuk kepada pusat zakat, dan kalau 4 tahun kita tak bayar tu, maka zakat tu dia tak ganda ke apa, dia cukuplah 4 tahun untuk kita bayarkan. Maksudnya itu maksud yang kita tak bayar selama 4 tahun tu. Dan di situ disebut oleh Al-Hafiz Imam ataupun disebut oleh Imam Ibn Hazmin dan disebut oleh Imam Syaukani dan ulama-ulama lain, wajib kita mengeluarkan zakat bukan sekali saja, tapi setiap kali berulang tahun bila kita cukup nisab dan zakat. Ini ijma' kesepakatan para ulama. Sebab ada orang kata keluar zakat sekali cukup kan, sekali cukup. Tak, setiap tahun yang kita ada tu cukup semua syaratnya, wajib keluarkan zakat. Wallahualam. Itu adalah pandangan daripada ijma', maka kita tak bolehlah nak nafikan sebabnya ada kesepakatan daripada para ulama. Jadi di sini juga kita tahu bahawa ada 3 bentuk zakat bagi emas. Jadi mudah-mudahan mana yang simpan emas ataupun yang buat perhiasan tapi tak pakai, kita ambil iktibar dan juga kita ambil pengajaran, kena bayar zakat bagi setiap perhiasan kita ada tu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut, Ustaz. Terima kasih. Kita nak beralih ke soalan berikutnya pada Facebook daripada Puan Sal Rasid Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara kiraan zakat perhiasan barangan perak yang telah dicagarkan? Bagaimana untuk memberi kesedaran bagi pengumpul barang-barang perak sebagai perhiasan yang beranggapan hanya barangan dari emas sahaja yang perlu dikenakan zakat, sedangkan barang diperbuat dari perak juga wajib dikeluarkan zakat? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keluh. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Sarasid. Satu persoalan yang penting, benda yang berada di cagarkan kan. Jadi bila dicagarkan ni, dia ada pula dalam Islam ni dipanggil zakatudain, zakat hutang. Saya bagi dai hutang, katalah contoh 30,000, kan dai nak buat bonda bisnes, ataupun saya tak ada duit sangat, dai lah bagi saya pinjam. Saya pinjam pada dai 30,000, jadi saya kata nak buat bonda bisnes ke apa, jadi dai kena zakat ke tak? Jadi kalau ikut pusat zakat sekian-sekian, dia tengok. Kalau contohnya saya memang komitmen bayar bulanan, katalah 1,000 ke, wajib saya keluarkan zakat. Tapi kalau saya ni macam culas ke nak bayar zakat, nak bayar hutang apa semua tu, jadi tu dikira tengok pula macam mana. Jadi secara umumnya ada perbincangan tentang zakat hutang. Okey, sekarang ni isu cagaran ini, kita cagar perak, katalah ada tempat yang terima. Okey, jadi cagar perak ni katalah contoh kita ada 3 kilo. 3 kilo tak banyak mana lah kan. 3 kilo tadi kalau kita kata kita ada sekilo, lebih kurang dalam 2640, 2,640 lah. Kalau darab dengan 3 kilo, darab 3 lah, lebih kurang dalam 7,000 lah kita ambil. Jadi 7,000 tu nilai yang kita gadai cagarkan. Okey, sekarang ni perlu tak keluar zakat? Jawapannya perlu. Perlu untuk keluarkan zakat kerana dia milik kita yang asal. Milik kita yang asal. Okey, macam mana cara nak keluarkan zakat dia? Begini. Okey, katalah 300 gram, 3,000 gram tadi, maksudnya 3 kilo, darab dengan harga hari ni. Katalah contohnya harga hari ni, ataupun kita ambil harga semalam, 264. 264 ni, kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tulis, kena tulis lah supaya kita dapat faham macam mana cara pengiraan dia. Okey, jadi maksudnya tadi jumlah asal yang kita cagarkan tu 3 kilo. Maksudnya 300 gram darab dengan 2.64. Kita keluarlah satu jumlah, katalah contohnya 7,000. Okey, 7,000 tu kita pinjam tadi tu berapa dekat cagar tu? Katalah contoh kita pinjam tu adalah 4,000. Kita pinjam 4,000, kan, contohnya berapa peratus lah daripada yang kita cagar tu kita pinjam 4,000. Daripada 7,000 kita pinjam 4,000. Maksudnya ada lagi 3,000. Tapi bukan cukup kat situ, kena tolak pula dengan kos simpan dia berapa. Katalah kos simpan tu adalah sepanjang kita pinjam tu adalah 100 ataupun 200. Jadi maksudnya balance di tangan kita, jumlah akhir di tangan kita 2,800. 2,800 itulah kita darab dengan 2.5%. Maka itulah jumlah zakat yang kita kena keluarkan. Kan, jadi dia agak sukar sikit sebenarnya, tapi secara mudahnya gini, jumlah asal berapa yang kita cagarkan itu, kemudian buat apa? Iaitulah kita darabkan dengan harga hari ni, harga semasa. Dapat jumlah 7,000, lepas 7,000 tu kita kena buat apa? Tolak kita punya pinjaman yang kita ambil, yang kita cagarkan tadi tu, katalah contoh 4,000. Maka tinggal berapa daripada 7,000? Tinggallah 4,000. Ataupun kalau kita ambil tu 4,000, maka tinggallah 3,000. Bila dah tinggal 3,000 tu, tolak pula dengan kos simpan dia, berapa? Katalah 200, maka tinggallah 2,800. Maksudnya daripada bahagian 3 kilo tu, ada lebih kurang sekilo lebih kita punya.
Yang lain tu kita dah cagarkan dah. Kita nak kena bayar bulan-bulan kan. Jadi waktu kena bayar tak dia punya zakat dia, wajib untuk kita membayar zakat kepada perak yang dicagar. Macam emas pun sama. Emas pun sama. Katalah kita cagar tu sekilo contohnya kan, nak buat bisnes lah ni, nak cairkan tu sekilo, jadi kita pinjam berapa, katalah contoh kita pinjam tu adalah 70%, daripada 70% tu berapa balance dia, jadi kita kena tengok benda-benda seperti itu dan kemudian tolak kos simpan ataupun kos pinjaman kita, kemudian itulah nilai yang kita kena keluarkan zakat. Jadi tuan-tuan jangan ingat yang bercagar tak kena zakat, wajib untuk dikeluarkan zakat sama ada emas ataupun perak. Jadi jangan culas, rupa-rupanya kena juga bayar zakat walaupun kita dah cagarkan barangan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Banyak lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan zakat perak, namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami untuk sama-sama kita terus tambah ilmu kita berkaitan dengan zakat perak pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan juga dilimpahi dengan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan zakat perak, jangan segan, jangan malu untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda 1800881677 ataupun Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi tadi kita menerima soalan daripada Puan Rasid Cik. Alhamdulillah, soalan yang pertama telah pun terjawab. Soalan yang kedua Ustaz, berkait bagaimana kita nak memberikan kesedaran kepada orang-orang yang mengumpul perak ini agar melaksanakan tugasan mereka, tanggungjawab mereka tentang untuk melaksanakan zakat perak ni Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama sekali, kalau kita perhatikan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang kedua, yang ketiga, hudal lil muttaqin, iaitu petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi nak jadi orang bertakwa ni dia bukan solat saja, bukan puasa saja, bukan haji saja, dia kena keluarkan zakat, termasuklah zakat perak, yang mana Allah sebut alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan, iaitu mereka yang bertakwa, siapa yang beriman pada perkara ghaib, yang mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian daripada harta yang kami rezekikan kepada mereka. Infak tu maksudnya zakat. Jadi zakat tu apa dia? Termasuklah apa yang kita bincangkan ini, perak. Jadi orang-orang yang mana enggan ataupun tidak mahu mengeluarkan zakat ni, kita kena faham dari sudut agama kita ialah nak capai hakikat takwa, salah satunya dengan mengeluarkan zakat, khususnya zakat perak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sebutkan dalam hadis tu, ma naqasat min malin atau ma naqasat sadaqah min mal. Kan, kata Nabi SAW, tidak akan berkurang sedekah daripada harta tu. Kan, maksudnya sedekah di sini terutamanya zakat. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis ni, macam mana harta tak berkurang kalau dah keluar kan? Kan. Jadi kata Imam Nawawi, sebenarnya maksudnya ialah, pertama, Allah tambahkan dekat akhirat pahala lah. Yang kedua, rupanya bila kita keluarkan harta untuk zakat sedekah ni, dia akan menjaga setiap perkara lain yang tak ditimpa musibah kepada kita. Maksudnya kita keluar yang ini, memang kita keluar, tapi kelebihannya yang lain Allah pelihara jaga kita, kata Imam Nawawi. Jadi itu kelebihannya, supaya kita nampak benda ni, dan ia urusan berkaitan dengan akhirat. Dan kemudian Nabi SAW sebutkan dalam banyak juga hadis-hadis yang lain, orang yang bersedekah terutama mengeluarkan zakat ini, Allah pelihara dia daripada, dalam riwayat Al-Baihaqi, hadis yang hasan yang boleh dijadikan hujah, iaitulah dipelihara daripada azab kubur dan juga melindungi dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang mana masih lagi enggan, maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqra' syuja'ah, nanti dekat akhirat, dekat dalam kubur akan ada satu ular yang sangat besar. Kepala ular tu tak ada bulu. Kan, ular memang tak ada bulu. Tapi yang tu nak menunjukkan bahawa sebenarnya Nabi nak bagi tahu
betapa banyak bisa ular tu, dan dia akan melilit badan mayat ataupun orang yang ada dalam kubur yang tak membayar zakat. Kemudian apa kata ular tu? Ular tu rupanya jemaah daripada ana maluk wa ana kanzuk, kata ular tu. Aku adalah harta kamu, aku adalah simpanan emas dan perak kamu yang kamu tidak keluarkan zakat. Kan, jadi benda-benda ni ancaman dan juga galakan kita ni, inilah dalam Islam ada ancaman dan ada galakan. Ancaman bila mana kita tak buat, galakan bila mana kita buat, maka mudah-mudahan dengan itu kita mendapat kebaikan daripada apa yang Allah telah syariatkan, terutama pada zakat perak itu sendiri. Allah, kalau ular yang di dunia pun kita dah takut, apatah lagi ular di alam barzah dan juga akhirat. Allah Akbar. Jadi mudah-mudahan kita terlindung dan kita melaksanakan tanggungjawab kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, soalan berikutnya Ustaz, ada seorang sahabat, dia ada buat dia menggunakan metal detector dekat pengesan besi tu, tiba-tiba dekat sekeliling rumah dia jumpa lah bunyi tet, dia gali, jumpa satu bekas harta Qarun. Ustaz kata. Jadi Ustaz, dalam tu ada emas, ada perak. Jadi Ustaz, pada saat itu siapakah pemilik sebenar dan siapakah yang perlu dipertanggungjawabkan zakat tersebut? Ustaz, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang ini dipanggil sebagai, kata Syekh Dr. Wabah Zuhaili, rikas dan juga ma'adin. Okey, rikas dan ma'adin ni, kalau ma'adin dia adalah benda tu yang tertanam yang bukan manusia punya. Contohnya logam apa-apa tu yang asal memang datang daripada tanah, itu dipanggil ma'adin. Adapun rikas, rikas ni ialah harta yang asalnya ada pemilik dia. Kalau dah ada apa bekas apa semua, tentulah ada pemilik asal dia kan. Jadi yang tu dipanggil rikas. Okey, jadi rikas ni secara umumnya kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, wa fir rikazi khumus. Pada zakat harta rikas itu ialah 1/5. Jadi kalau contohnya kita jumpa, sebab kita bincang perak kan, katalah contohnya kita jumpa tu adalah perak, dan perak tu beratnya ataupun kita kata jumlah teruslah, katalah jumlahnya ialah 1000 kita jumpa tu. Bukan 1000 lah, mungkin lebih sikit lah, kita kata 10,000 kan, dengan matuan perak, dengan apa perak, dengan apa jongkong perak, semua ada dalam tu. Jumlah semua tu lebih kurang dalam 1000. 10,000 RM 10,000, berat dia berapa kilo lah. Jadi pada waktu itu zakat dia ialah 1/5. Maksudnya berapa? 2,500. Kan. Jadi kita kata 2,500, 2,000. Jadi 1/5 daripada 10,000 ialah 2,000. Jadi zakatnya RM 2,000. Tapi masalahnya ialah siapa yang punya tadi kan, metal detector tadi, dia pertama sekali kalau kita jumpa di kawasan tempat kita, asalnya dia ibarat seperti mana luqatah, barang temuan. Jadi kita secara umumnya kalau orang iklan, ramai orang nak mengaku lah iklan apa semua tu, tapi kita kata sebab dia bukan harta, tapi kita expect bila tengok tu ini zaman bila ni, mungkin 50 tahun lepas, maksudnya tak tahu siapa punya dah, dia harta tertanam. Jadi pada waktu tu secara umumnya kita kata kalau di Malaysia dia ada akta harta warisan 2005, section 642, maka pada waktu itu dia kena isytiharkan kepada pegawai daerah. Bukan harta tu dia punya. Bukan dia punya. Itu bukan harta Ahmad Albab yang punya. Jadi bukan dia yang punya. Jadi pada waktu itu dia isytiharkan, dan isytihar tu maksudnya nanti kerajaan akan ambil alih, dan kerajaan akan iklan juga, akan bagi tahu ni mungkin ada harta warisan orang tertinggal ke apa semua. Kalau tak ada, dia jadi milik kerajaan. Yang kita dapat apa? Kita dapat apa Ustaz? Kita dapat sagu hati lah. Nanti kerajaan akan bagi sagu hati kerana kita jumpa dia jadi akta warisan negara. Daripada sudut fiqah kita sendiri punya, tapi daripada sudut undang-undang dan mengikat uli amri, maka kita kena pakai undang-undang dan uli amri, ada akta warisan, maka pada waktu itu adalah negara yang punya, bukan Ahmad Albab yang punya. Tak boleh simpan Ustaz. Tak boleh simpan. Jadi waktu itu kita dapat sagu hati saja, dan zakat apa semua tu kita dari sudut asalnya bila dah terikat dengan undang-undang, maka kita tak keluarkan zakat lah. Tapi kalau tak terikat dengan undang, kita wajib keluarkan zakat 1/5 daripada jumlah, dan segera, tak ada haul. Dia tak tunggu setahun ke apa, tak, kena segera. Maksud dapat tu terus kita keluarkan zakat daripada sudut hukum, tapi kita terikat dengan undang-undang akta harta warisan, dan perlu diberitahu kepada pegawai daerah ataupun tempat untuk mengisytiharkannya, dan dapatlah sagu hati. Mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah dapat sagu hati dan populariti. Insya-Allah, mudah-mudahan terjawab soalan tu. Tambahan satu lagi soalan Ustaz. Kadang-kadang soalan pada sahabat jugalah ni. Semua soalan pada sahabat kan. Jadi Ustaz, dia kalau katakan dia ni ada menyimpan barang-barang kemas, sebagai contohnya emas, perak dalam satu bekas. Tiba-tiba pada suatu hari dia cari hilang. Dia kata mungkin dicuri kot. Maka pada saat tu dia pun tak apalah, dia biarkan, dia abaikan. Tapi sampailah saat dia meninggal dunia. Dia dah meninggal dunia, tiba-tiba pada suatu hari anak waris sebagainya ni, dia datang berkunjung ke rumah pusaka ni, duk geledah-geledah, terjumpa semula
barang ataupun kotak tersebut. Jadi Ustaz, pada saat itu siapa sebenarnya yang perlu dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan zakat harta tersebut, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ni termasuk emas perak lah. Okey, jadi secara umumnya bagi orang yang hilang tu dia bersedih lah. Tapi daripada sudut hukum tu mungkin dia anggap tak ada zakat ke apa tak, daripada sudut tu lah. Cuma daripada sudut kesedihan tu mungkinlah benda hilang, benda yang kita sayang kan. Okey, pertama sekali kita kena tengok kalau dia ni memang pembayar zakat. Maksudnya yang hilang tu katalah contoh 2022. 2022 ni dia cari-cari hilang. 2021 dia bayar dah zakat tu. Okey, jadi macam mana? Okey, kalau 2022 dia belum bayar, kemudian katalah 2023 dia meninggal dunia. Harta tu hilang dah, tak tahu mana, bersedih dah buat report apa benda semualah, polis dan seterusnya. Jadi rupanya diisytiharkan dia kata hilang. Kemudian pada tahun 2023 lepas meninggal dunia tu rupanya ahli waris geledah semua tadi dan jumpa balik. Okey, sekarang ni yang perlu mengeluarkan zakat, jawapannya tak perlu keluarkan zakat. Sebab dah bayar pada tahun 2022. Dia dah bayar dah pada tahun 2022. Tapi kalau dia tak bayar 2022, tak bayar, tertinggal 2021 tak bayar, maka dia jadi harta pusaka yang jumpa balik tadi tu, tetapi perlu dilansaikan dulu hutang bayar zakat tadi. Oleh harta mana? Harta pusaka itulah sebelum diagihkan. Okey, itu dia punya macam mana keadaan dia. Keadaan yang keseterusnya, katalah tadi dah memang dia bayar, kemudian meninggal dunia. Kemudian ahli waris jumpa balik. Siapa pula nak kena bayar zakat? Harta tu banyak, mungkin sekilo ke, contoh campur-campur apa semua kan. Okey, pada waktu itu bila diagihkan dan telah dapat, katalah dia meninggalkan berapa orang, satu orang anak lelaki sekian-sekian dan sebagainya, katalah satu orang dapat 2 bahagian, ini dapat satu bahagian, tiba-tiba banyak lagi dapat tu. Kan katalah dapat tu 30,000 jumlah tu. Maka waktu tu pemilik dia, ahli waris tu kena bayar zakat. Sebab dah mencukup nisab dia, dah cukup haul lah, tunggu haul lah, maka pada waktu dia yang kena bayar zakat. Itu dipanggil juga mal atiyah, mal yang mana istilahnya yang diberikan melalui harta pusaka dan dia diwajibkan untuk bayar zakat bila cukup dia punya haul dan nisab. Jadi tengok pada si mati bayar ke tak, kalau dah bayar selesai, kalau tak bayar keluarkan zakat dulu. Kemudian bagi orang yang hidup tadi, ahli waris, maka kalau dah cukup hal nisab dia tetap membayar zakat pada harta yang diwarisi daripada si mati tadi. Allah, jadi tetap ada kewajipan zakat tetap juga di situ. Jadi mudah-mudahan terjawab. Mungkin ada di antara kalangan kita ni yang mengalami situasi tersebut. Jadi inilah cara untuk penyelesaian. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas jawapan tersebut. Banyak lagi kita nak bincangkan. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika, kembali dengan topik zakat perak sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu di rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru, membicarakan satu topik yang cukup menarik sebenarnya. Kan pada asalnya mungkin kita nampak benda ini biasa-biasa, tapi bila mana kita menyelami tajuk ini dengan lebih mendalam, rupa-rupanya ianya merupakan satu benda yang cukup penting untuk kita sama-sama pelajari pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan zakat perak. Alhamdulillah, kita bertemu di penghujung sebenarnya segmen pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita dan juga terima kasih kerana terus kekal bersama dengan kami. Jadi Ustaz, untuk soalan berikutnya Ustaz, berkaitan dengan kawan ni dia ada contohnya, dia buat simpanan emas sebagai contoh, bukan untuk perhiasan, 84 gram. Tapi tiba-tiba adakah dia juga ada simpanan perak Ustaz? Jadi dia cukupkan nasab bagi perak tu, dia digabungkan dengan emas tersebut. Adakah dibenarkan? Dan juga persoalannya kita nak ikut yang mana? Yang emas ke ataupun yang perak? Silakan Ustaz. Baik. Satu persoalan yang sangat baik. Terima kasih kepada Da'i Luqman. Jadi kalau kita tengok daripada sudut asasnya, para ulama berbeza pandangan pendapat besar dalam isu ini. Kalau kita tengok pandangan majoriti para ulama, itulah pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebahagian pandangan juga dikatakan disandarkan kepada Imam Ahmad, tidak dibenarkan untuk menggabungkan nisab tu. Maksudnya kalau emas tunggu cukup nisab lah. Kalau perak tunggu dia cukup dia punya nisab. Jadi daripada sudut ni mereka berhujah kerana betul-betul dua-dua tu adalah mata wang, dua-dua tu adalah diguna pakai sebagai sandaran ataupun pengukur nilai, tetapi Nabi sendiri, Allah sendiri bezakan antara zahab dan fiddah. Kan dalam surah Taubah ayat yang ke-34 tadi Allah kata walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka yang menyimpan emas dan perak. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit dalam riwayat Imam Muslim, al-dhahabu bil-dhahabi wal fiddatu bil-fiddah. Kan emas dengan emas, perak dengan perak. Maksudnya membezakan antara kedua jenis logam tu. Maka sebab tu pendapat jumhur menyatakan tidak tak boleh digabungkan. Tapi ada sebahagian pendapat di kalangan para ulama membenarkan untuk digabungkan.
kan, sebagai contoh pendapat daripada Imam Ibn Rushd, pendapat daripada Imam Syaukani, Syekh Syangqiti dan ulama-ulama yang lain membenarkan untuk digabungkan, sebab dua-dua itu adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Emas dan perak ni, emas dan perak kan, jangan orang sebut emas saja ataupun perak saja, mesti emas dan perak kan. Jadi daripada sudut tu mereka menyatakan membenarkan untuk digabungkan. Dan kalaulah pandangan itu diguna pakai, orang ni dia ni kira nak keluar zakat, terliur nak keluar zakat kan, tengok orang keluar zakat tapi tak cukup ni, tapi kalau gabung cukup emas dan perak, dia pun kata saya nak keluar jugalah zakat ni kan, contoh nak juga keluar, nak juga pahala. Jadi pada waktu tu dia gabungkan ikut pandangan Imam Ibn Rushd, Imam Syaukani dan ulama-ulama yang lain tadi. Dan kemudian pada waktu itu apa yang berlaku, iaitulah digabungkan. Dan sebahagian pandangan ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah Hanafiyah menyatakan bahawa tengok mana yang lebih banyak dominan untuk kita keluarkan zakat. Contoh tadi 84 gram kawan tu kan. Jadi dia kata patutnya 85 gram. Jadi dia pun ambil lah 1 gram perak cukup kan. Kan. Jadi yang tu kena keluarkan zakat ikut mana? Ikut emas. Sebab emas lebih banyak. Jadi pada waktu itu kena keluarkan 25% daripada 85 gram, bukan daripada 24. Bukan daripada 84 gram. Bukan, daripada 85 lah. Sebab tadi kita gabungkan. Gabungkan. Jadi pada waktu itu kena keluarkan zakat daripada 85 gram tadi, dan kemudian pada waktu dibayarkan, maksudnya seolah-olah macam 1 gram daripada perak tadi dia dinilaikan dengan harga emas. Sebab mana yang paling banyak. Jadi ikut dominan lah. Tapi kalau sebaliknya, contohnya kita ada 590 gram perak, kemudian ada 5 gram emas. Contohnya kan. Jadi pada waktu tu kita nak kira yang mana? Kita kira yang dominan perak. Perak maksudnya kita keluar 25%, lebih kurang berapa ringgit je lah. Daripada itu dia punya konsepnya. Maksudnya gabungkan antara dua ni memang ada pandangan di kalangan para fuqaha, maka harus ke tak harus, boleh bagi mereka yang betul-betul teringin nak keluarkan zakat, maka dipersilakan. Cuma daripada sudut berapa tu ikut dia punya mana yang dominan. Itulah konsep sebenarnya yang diajar dalam agama kita. Ada perkara seperti itu. Dia sama juga. Contohnya kita ada zakat simpanan yang berbilang-bilang bank. Samalah bank tu ada 200, bank dia ada 3,000 bank tu. Takkan kita nak keluar zakat yang tu. Bank kita seolah-olah macam gabung semua jumlah tu, kemudian kita zakatkan. Sama juga kita ada perniagaan, kita ada perniagaan burger, kita ada perniagaan rusa, contoh ternak rusa. Jadi gabungkan semua tu, kita keluarkan zakat. Jadi itulah konsep asas yang diguna oleh pandangan imam yang kita sebutkan tadi. Jadi boleh hukumnya. Boleh, insya-Allah. Jadi mengatakan bahawa sebenarnya Islam sangat-sangat menggalakkan untuk kita melakukan kebajikan, apatah lagi dalam bab berkaitan dengan berzakat ni. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan soalan daripada sahabat Facebook kita, Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ingin tahu, bagi pihak mini museum atau pusat pameran milik orang Islam yang mempunyai koleksi barangan perak yang berharga untuk tetapan pengunjung, adakah mereka juga perlu mengeluarkan zakat perak? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali, kalau muzium ini jenis berbayar, nak masuk tu RM5 dan sebagainya kan. Jadi pertama isunya ialah zakat pendapatan sendirilah. Kalau mini muzium apa semua tu, zakat pendapatan daripada jumlah hasil kutipan daripada apa ni yang pergi nilah yang masuk muzium tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah daripada sudut barang tu sendiri, perak tu kan. Sebab ada setengah orang mereka berpandangan bahawa bila mana benda tu sangat penting. Contohnya apa? Dia ada satu pameran pintu zaman dulu. Tombol pintu tu daripada perak. Contoh kan. Macam dia nak cabut kan. Jadi macam tu contohnya lah. Jadi ada pula contohnya pedang. Zaman dulu dia punya hulu pedang perak contohnya. Contohlah apa-apa yang ada tu. Maka pada waktu tu sebenarnya perlu ataupun tidak untuk dizakatkan. Kalau ikut pusat zakat, terutama di wilayah sendiri pun, mereka menggariskan pertama sekali silin perak, kemudian perhiasan, lepas tu barang kemas, lepas tu apa-apa sekian-sekian bentuk logam dan sebagainya dan lain-lain. Maka rupanya termasuk sekali lah. Jadi benda-benda seperti itu, walaupun dia tu ada sekadar tombol pintu, walaupun sekadarnya ia tu adalah apa bekas ke ataupun apa, dianggarkan kiraan tu ditimbang lebih kurang dan perlu untuk dikeluarkan zakat. Kerana itu asalnya daripada hukum yang asal. Dan saya tak nafikan, memang ada pun sebahagian pandangan disandar kepada Imam Az-Zara'i ataupun Imam Al-Auza'i menyatakan bila dah jadi
digunakan. Contohnya macam tadi tu tombol pintu, macam apa. Tapi itu bukan digunakan, itu perhiasan. Jadi pada waktu tu tetaplah untuk dikenakan zakat, melainkan sebahagian minoriti ulama kata tak perlu keluarkan zakat, seperti mana Imam Al-Auza'i tadi, kerana dia telah digunakan sebagai kegunaan harian. Kan, tapi sebenarnya tetaplah juga untuk dikeluarkan zakat dengan keadaan seperti itu, dan eloklah untuk dikeluarkan zakat. Jadi mungkin berurusan dengan pusat zakat dan tengok bagaimana apa yang perlu ditimbang dan sebagainya, anggaran ke sebagainya, dan keluarkanlah zakat. Tak banyak pun perak tu. Kalau ada contohnya 10 kilo sekalipun, contohnya baru berapa kan? Katalah sekilo tu baru RM36. Kalau kita sekian baru 360 10 kilo. Jadi kita kata itulah yang sewajibnya dan itulah yang sepatutnya. Wallahualam. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan terjawab. Jadi Ustaz, tambahan sedikit Ustaz. Kiranya yang zakat tu perlu dibayar oleh pemilik muzium tu lah Ustaz. Secara umumnya begitu. Pemilik insya-Allah. Jadi pemilik muzium ini di luar sana tu pastikan anda kena laksanakan. Termasuk emas juga kalau ada. Kalau emas lagi bekas emas ke apa ke dan sebagainya termasuk. Jadi insya-Allah termasuk emas dan juga perak. Zakat itu perlu dibayar, zahab wal fiddah. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Ibu Johari Hasnah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah keistimewaan dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi golongan yang mengeluarkan zakat perak? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu yang keliru. Terima kasih Ustaz Mustafa dan anak-anak Dai Cak. Sama-sama ibu kita, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita tengok sebenarnya terlalu banyak, sebab tu Al-Imam Suyuti mengarang satu kitab khusus orang yang berinfak sedekah ni, maka dia termasuk lebih daripada 40 hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang kelebihan mereka yang bersedekah ini. Jadi yang pertama sekali, bila kita sebut sedekah ni, sebab tu dalam Quran bila sebut sedekah, infak ni biasanya zakat lah, termasuklah zakat perak. Maka yang pertama sekali ialah kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, wasadaqatul burhan. Sedekah itu ialah infak ataupun maksudnya zakat itu adalah bukti keimanan kita. Kan kita beriman pada Allah 6 rukun iman kan. Jadi tak adalah pula 6 rukun iman tu kata kena keluarkan zakat. Sebab keluarkan zakat adalah daripada rukun Islam. Sebab tu rukun iman dengan rukun Islam dia saling antara satu sama lain berkait rapat, kerana ia adalah membuktikan keimanan. Okey, iman ni percaya, tapi apakah perbuatan dia? Rukun Islam. Solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kalau sekadar kita iman tapi tak praktik, termasuk keluarkan zakat itu, maka dia bukanlah tanda seperti mana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim juga, hadis yang sahih, ketika mana ada 2 orang anak kecil dan seorang ibu datang bertemu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan pada waktu tu mereka terlalu lapar kan, tak ada makanan dan sebagainya, dan kemudian pada waktu tu mereka minta kepada Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidatina Aisyah masuk kat rumah, tak ada bahan juga, tak ada makanan juga, hanya ada sebiji tamar kan, sebiji tamar. Maka sebiji tamar tu, bayangkan tamar ataupun kurma besar mana je kan. Jadi bila bawa keluar tu, bagi kat ibu tu pecah 2. Pecah 2 dia bagi kepada anak dia. Dan kemudian kata Nabi SAW, ittaqunna wala bisyiqqit tamrah. Bertakwalah kamu daripada api neraka walaupun dengan separuh daripada kurma. Kan masuklah juga kita menginfakkan harta dalam konsep kita adalah zakat, termasuk zakat perak tadi, maka untuk memelihara diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang ketiga, kalau kita perhatikan memang terlalu banyaklah hadis-hadis tu, dan mudah-mudahan dengan sebab itu menjadikan kita orang yang sentiasa peka terhadap kewajipan zakat dan harta-harta yang kita miliki. Termasuklah zakat lainlah, pertanian apa semua, dan termasuk yang kita bincangkan zakat perak ini. Wallahu alam. Insya-Allah tunaikanlah zakat kerana itu adalah satu kewajipan kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit bacaan doa daripada Ustaz agar Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma a'inna 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa dan juga perkongsian ilmu buat kami semua. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan Ustaz kesihatan, panjangkan usia Ustaz untuk terus melebar luaskan ilmu, menyampaikan kepada kami semua, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, terima kasih kerana setia sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan dai moderator kita, iaitu Dai Azrin yang handsome, bersama dengan ahli panel kita Al-Fadhil Ustaz Mahathir Jul yang akan bincangkan topik berkaitan dengan sirah Masjid
pertama. Jadi saya Da'i Luqman mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar tutur bahasa, terkata nista. Bertemu lagi kita di lain episod rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru.